Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu yang hangat pada petang ini ialah membidas tentang ramalan daripada Hadi Awang dan juga Perikatan Nasional dan juga tindakan mereka yang mengatakan naratif yang tetap sama, konsisten. Kata mereka akan berjaya merampas kerajaan yang dianggotai oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional serta GPS GRS pada waktu ini. Perikatan Nasional masih lagi terigau-igau, termimpi-mimpi, bahkan seperti Puan Zarkasi kata, masih lagi ada angan-angan Mak Jenin untuk merampas kerajaan ini. Namun ini fakta yang wajib Anda ketahui dan Anda wajib untuk kongsikan kepada semua orang. Faktanya ialah Perikatan Nasional pada waktu ini hanya ada 69 ahli parlimen. Jadi, nak mau merampas kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, dari mana mereka boleh dapat lagi ahli parlimen? Bayangkan, mereka hanya ada 69 ahli parlimen, tetapi mereka memerlukan 112 kerusi parlimen untuk membentuk majoriti muda bagi membentuk kerajaan. Jadi persoalan penting yang nak ditanya kepada mereka yang berangan-angan Mak Jenin ini, kata Puan Zarkasi, ialah dari mana mereka dapat tambahan kepada 69 ahli parlimen itu dan bagaimana mereka dapat menambahnya. Apakah kaedah yang mereka akan guna? Kalau kaedah tebuk atap pun sudah dilihat tidak bermoral, apalagi kaedah yang digunakan yang lebih tak bermoral. Setiausaha Agung UMNO hari ini, yaitu Datuk Dr. Ashraf Wajid Dusuki, membidas kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang baru-baru ini berhubung kenyataannya bahawa pilihan raya kecil Kemaman untuk Parlimen Kemaman adalah detik untuk mula tukar kerajaan. Menjadi persoalan besar ialah cuba fikir logik, betul-betul logik. Jangan guna emosi, tapi guna logik. Bagaimana 69 boleh berubah 112? Bukankah itu sesuatu yang hampir mustahil? Dr. Ashraf menegaskan bahawa PRK pada 2 Disember ini bukan soal menukar kerajaan. Oh, ini Hadi kata. Tetapi seperti yang ditekankan oleh Hadi, beliau menegaskan PRK pada 2 Disember ini bukan soal untuk menukar kerajaan seperti yang ditekankan oleh timbalan pengerusi Perikatan Nasional itu. Ini sama ada igauan ataupun mimpi kerana setiap kali dia cakap, seorang lompat beri sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi makna kata setiap kali Hadi cakap tentang tukar kerajaan, satu bertambah atau satu berkurang daripada mereka bertambah kepada Anwar Ibrahim. Jadi bagaimana kalau dia cakap lagi besok, ada lagi yang berkurang? Hari ini ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan ada seramai 153 orang. Sedangkan ahli parlimen Perikatan Nasional ada 69 orang sahaja. Jadi, macam mana nak tubuh kerajaan? Kena ada 112 orang. Sekarang ini ada 69 orang. Nak cari macam mana? Nak cari mana lagi, kata beliau. Membidas ketika berucap pada ceramah Mega Perpaduan Madani di Galiga Kemaman malam tadi. Sehubungan itu, Ashraf Wajdi yang juga pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA memberi jaminan bahawa tiada mana-mana ahli parlimen UMNO akan berpaling tadah menyokong Perikatan Nasional bagi membentuk kerajaan. Kononnya, dia kata sedang pujuk ahli parlimen kita dan saya sebagai Setiausaha Agung UMNO nak beri jaminan, tidak ada seorang pun ahli parlimen kami yang akan berpaling tadah. Tidak ada, tegas beliau lagi. Sebelum ini, Hadi memang umum dikenali tidak sudah-sudah menimbulkan kemudian kemungkinan kononnya Perikatan Nasional masih boleh menukar kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Bekas Menteri Besar Terengganu sepenggal itu mengakui Perikatan Nasional masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka. Hadi yang juga bekas Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Barat itu berkata, pencalonan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di Parlimen Kemaman
adalah sebahagian daripada persediaan mereka untuk mengambil alih pentadbiran kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini PRK Kemaman. Adakah dengan ini PRK Kemaman dimenangi oleh Barisan Nasional dan UMNO? Dan adakah dengan ini rekod kekalahan terburuk Perikatan Nasional bakal tercipta, iaitu kekalahan Menteri Besar Terengganu itu sendiri? Walaupun ada yang kata mustahil, tapi harus diingat dalam dunia politik tiada yang mustahil. Semuanya boleh berlaku dan ada kemungkinannya. Bila-bila waktu boleh berlaku. Hari ini Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri pertama, menyeru masyarakat Kemaman beri peluang calon Barisan Nasional tabur bakti. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, menyeru masyarakat di Kemaman, Terengganu agar memberi peluang kepada calon wakil rakyat Barisan Nasional untuk menabur bakti di kawasan berkenaan. Pada pilihan raya kecil PRK Kemaman kali ini, Barisan Nasional mempertaruhkan bekas Panglima Angkatan Tentera ATM Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor sebagai calon kerajaan perpaduan. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan pengalaman yang dimiliki Muhammad Effendi ketika mengemudi pasukan Angkatan Tentera Malaysia menggambarkan beliau seorang yang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk memberi bakti. Ia ditambahkan lagi dengan keberadaan beliau membesar di bumi Kemaman ini, pastinya memahami sebaiknya kehendak pengundi Kemaman untuk dimajukan selari dengan aspirasi kerajaan perpaduan. Berikanlah beliau peluang, berikanlah Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor, calon Barisan Nasional nombor 1, peluang untuk menjadi wakil kepada rakyat Kemaman ini, tulis Ahmad Zahid di laman Facebooknya hari ini. PRK Kemaman yang akan diadakan pada 2 Disember depan bakal menyaksikan pertandingan dua penjuru melibatkan Muhammad Effendi dan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili PAS. Ia diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Amin pada pilihan raya umum ke-15. Untuk rekod, pada PRU 15, Cik Alias menang kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27,179 undi untuk menewaskan pengurusi UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said yang mendapat 38,535 undi. Dua lagi calon iaitu Hasuni Sudin daripada Pakatan Harapan memperoleh 8,340 undi, manakala calon pejuang Rosli Abdul Ghani dapat 506 undi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita cuba ramalkan, yaitu Barisan Nasional mungkin akan menang di Parlimen Kemaman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. PRK Kemaman, Nasruddin anggap lawan PAS kerja kuat sebab dah jangka kalah. Jadi kalau begitu, apa pendapat anda? Apa pendapat anda? Pada pendapat anda, siapakah yang akan menang PRK Kemaman? Adakah ini akan mencipta rekod baru bahawa Menteri Besar Terengganu akan kalah? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan di Dewan Parlimen dengan panasnya isu. Bukan saja isu tentang 5 ahli parlimen daripada Parti Bersatu telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan perkataan-perkataan yang jelik telah dikeluarkan. Bahkan ahli parlimen Bukit Gantang pun terima serangan bertubi-tubi, dibelasah di parlimen. Hari ini dipanaskan pula dengan macai dan celaka. Perkataan ini telah memanaskan Dewan Rakyat.
Sehingga ada netizen mengatakan Dewan Rakyat sekarang seperti pasar malam, lebih teruk daripada pasar malam, kata mereka lagi. Perkataan macai dan celaka mencetuskan pertelingkahan dalam kalangan ahli parlimen kerajaan serta pembangkang, sehingga menyebabkan suasana panas sekali lagi di Dewan Rakyat. Awalnya RSN Raya PH Jelutung berang apabila ada ahli parlimen pembangkang bangkit untuk mencela ketika dia berbahas dan menyebut nama pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin. Ketika membahaskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pindaan 2023, Raya mendakwa berlaku pelanggaran semasa Muhyiddin berada dalam kerajaan. Dengan undang-undang ini, pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku semasa pemerintahan Pagoh tak akan berulang pada masa akan datang. Pagoh ada, tapi dia tak akan berani bangun untuk jawab, kata ahli parlimen DAP itu memancing Muhyiddin. Kenyataan Raya segera mengundang rasa tidak puas hati beberapa ahli parlimen Perikatan Nasional yang bangkit untuk mencela. Antara mereka ialah Ahmad Fadli Sari, Pasir Mas, C. Muhammad Zulkifli Jusso, Besut, dan Afnan Hamimi Taib Azamuddin Aloseta. Saya minta semua macai duduk, kata Raya yang mengundang rasa tidak puas hati ahli parlimen Besut. Susulan itu, C. Muhammad Zulkifli meninggikan suara untuk menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap sifat Raya dan memintanya supaya tidak menjadi celaka. Kurang ajar punya Jelutung Raya, apa macai-macai, kurang ajar, jangan jadi celaka, kata C. Muhammad Zulkifli. Raya yang tidak senang dengan perkataan celaka itu meminta timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Elis Lau Kiong Ying mengarahkan ahli parlimen Besut terbabit menarik balik kenyataan tersebut. C. Muhammad Zulkifli bagaimanapun enggan dan berhujah. Dia tidak menuduh Raya sebagai celaka, sebaliknya hanya mengingatkan ahli parlimen terbabit agar jangan menjadi celaka. Yang mana satu? Yang mana satu? Perkataan yang mana? Soal dia. Saya kata jangan jadi, saya tak kata dia celaka, kata beliau. Saya tak kata pun, tegas C. Muhammad Zulkifli. Penjelasan itu tidak diterima Lau dan dia bertegas mahu agar C. Muhammad Zulkifli kerana perkataan celaka dianggap melanggar peraturan Dewan. Perkataan itu perlu ditarik balik. Jika tidak ditarik balik, adakah ini bermaksud semua perkataan tidak dibenarkan di parlimen boleh digunakan dengan perkataan jangan sebelum itu? Tarik balik, kata Elis. Muhammad Zulkifli kemudian meminta Lau turut mengarahkan Raya menarik balik perkataan macai. Keadaan kembali reda selepas C. Muhammad Zulkifli menarik balik perkataan yang dilafazkannya sebelum itu. Saudara-saudara sekalian, ini memang panas di Dewan Rakyat. Walau bagaimanapun, apa pendapat kamu bagaimana cara supaya ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat dapat menghentikan tindakan tidak profesional seperti ini? Perkataan-perkataan seperti ini tidaklah sesuai didengar oleh netizen. Lebih-lebih lagi, sekarang ini persidangan Dewan Rakyat disiarkan secara langsung. Bagaimana kalau anak-anak kecil, remaja yang masih tak matang, menangkap perkataan-perkataan itu sebagai satu perkataan yang biasa dan normal digunakan? Bukankah perkara itu tidak kita ingini? Ada pepatah Melayu mengatakan bahwa kalau cikgu kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau ahli parlimen pun begini perkataan-perkataan mereka, apalah pula rakyat jelata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita tahu bahwa Sanusi dan Anwar Ibrahim adalah seteru politik yang paling hebat yang pernah kita tahu. Selain daripada itu, kita pun tahu bahwa Sanusi adalah orang yang banyak kali menimbulkan kontroversi terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim juga kepada musuh-musuh politik yang lain. Tapi
Pada petang ini kita dikejutkan dengan pengakuan Sanusi berkaitan dengan Anwar Ibrahim. Seakan-akan Sanusi mula mengendurkan, seakan-akan dengan tanda petik mula mau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Sanusi mula sedar sudah bahawa dia perlu mempunyai hubungan yang baik dengan persekutuan? Adakah sekarang ini baru Sanusi sedar betapa pentingnya hubungan baik dengan persekutuan? Apa pendapat kamu semua? Patutkah Anwar Ibrahim untuk melayan Sanusi? Namun pengakuan Sanusi kali ini memang menggemparkan kita, memang mengejutkan kita. Persoalan besar netizen dengan tajuk besar daripada Nazilin Unity ialah Sanusi sokong Anwar Ibrahim. Itu pasti menimbulkan tanda tanya besar dalam pemikiran kita. Hari ini Sanusi mengakui berdiri ketika mesyuarat sehingga Anwar minta pegawai berikannya kerusi. Ini memperlihatkan betapa Sanusi mula berlembut terhadap Anwar Ibrahim dengan mengatakan perkara itu. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur mendedahkan dia tidak diberikan tempat duduk ketika mesyuarat di Alor-Setar sebelum mengiringi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja ke Sadoa, Thailand. Sanusi membangkitkan perkara itu ketika menyuarakan isu Little Napoleon yang menurutnya cuba mengeruhkan hubungannya dengan Anwar. Menurut Sanusi, walaupun perbincangan itu berkaitan dengan tanah yang berada di bawah kuasa negeri, dia tidak diberi tempat untuk turut serta sehinggalah Anwar meminta dia diberikan kerusi. Ini satu perkara yang memperlihatkan betapa Anwar Ibrahim sebenarnya mengiktiraf Sanusi sebagai orang penting dan menteri besar yang perlu dihormati, dan Anwar menghormati perkara tersebut. Kata Sanusi, saya berdiri sebab tak ada kerusi, tapi saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri yang nampak saya berdiri lama dan dia minta saya diberikan kerusi. Saya bukan rasa terhina, tapi nak memaklumkan bahaya permainan Little Napoleon yang mencatur hubungan pemimpin supaya berlaku pertembungan, pergaduhan dan tak puas hati, kata Sanusi. Saya tahu ini permainan pegawai terbabit supaya saya terus serang Perdana Menteri, tetapi saya tidak berbuat demikian kerana pada pandangan saya, dia pada hari itu memainkan peranan sebagai Perdana Menteri. Tapi pegawai yang susun rombongan itu cuba main politik. Lebih sudu daripada kuah, katanya pada sesi penggulangan sidang Dewan Undangan Negeri hari ini, seperti dipetik utusan Malaysia. Mengulas lanjut, Sanusi berkata, dia tidak menyalahkan Anwar atas apa yang berlaku kerana ia berpunca daripada permainan Little Napoleon yang didakwanya melibatkan pegawai lantikan politik di pejabat Perdana Menteri dan pejabat Kementerian Luar. Saya hadir atas kapasiti Menteri Besar Kedah yang dijemput untuk mengikuti delegasi itu bermula pukul 10 pagi hingga 3.40 petang. Jemputan yang diuruskan oleh pegawai takbir diplomatik di PMO dan pejabat Menteri Besar Kedah berdasarkan prosedur biasa dalam hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara luar dan persekutuan dengan negeri. Saya dapati semua urusan disusun cantik di mana saya dijadualkan ikuti rombongan Perdana Menteri dari lapangan terbang sehingga ke lapangan terbang semula. Tapi bila sampai pagi itu ada perubahan oleh pegawai Kementerian Luar. Ada permainan bila mereka masuk campur sehingga jadi celaru, katanya. Kata Sanusi lagi, dia telah memaklumkan perkara itu kepada Setiausaha Politik Anwar berkenan perkara itu dan berharap pegawai yang terlibat belajar menghormati pemecahan bidang kuasa dan perkara federalisme. Jangan pentingkan dendam politik dalam urusan pentadbiran kerana dalam lawatan itu saya bawa pegawai paling kanan di Kedah, Setiausaha Kerajaan Negeri. Saya tak bawa pegawai lantikan politik kerana ini urusan kerajaan. Pegawai lantikan politik jangan atur bagi bos-bos berkelahi. Sebaliknya, bagi bos-bos ini berbaik baru hubungan kerajaan sejuk. Kerana kalau tidak sampai kiamat pun kita tak akan berbaik, kata Sanusi lagi. Wow! Ini satu kejutan besar daripada Sanusi.
Adakah Anda sependapat dengan saya bahwa kelihatannya Sanusi mula mengundurkan diri, mula membelakangkan sedikit dirinya untuk mencipta hubungan lebih baik dengan Anwar? Saya secara pribadi menyambut baik niat itu dan diharapkan ianya bersifat ikhlas. Dan adakah selepas ini Sanusi akan menawarkan diri untuk menyokong Anwar Ibrahim? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.